Masalah pembuangan sisa elektronik ataupun e-waste bukanlah satu masalah yang baru, memandangkan kita berada di zaman teknologi ini. Namun, masih ramai yang menerima akan hal ini. Punca pembuangan e-waste kesan kepada kita dan langkah proaktif yang boleh kita ambil untuk menangani isu ini. Bersama-sama saya, kita akan kupas isu ini dengan lebih lanjut. Selamat sejahtera kepada Miss, nama saya Lee Wen Hui. Saya akan menerang tentang introduksi e-waste. E-waste merupakan alat elektrik atau elektronik yang dibuang dan tidak lagi memberi apa-apa nilai kepada pengguna. Elektronik terpakai yang diperuntukkan untuk pengubahsuaian, penggunaan semula, penjualan semula, kitar semula penyelamatan juga dianggap sebagai e-waste. E-waste dikategorikan sebagai bahan buangan terjadual kerana mempunyai ciri-ciri seperti kebolehnyalaan, menghakis, bertindak balas dan juga toksik. Daripada maklumat yang diperoleh melalui internet, terdapat beberapa pembuatan komponen elektrik dan elektronik melibatkan penggunaan logam berat atau bahan-bahan kimia. Itulah sebabnya e-waste merupakan satu masalah yang serius dan perlukan perhatian para pihak disebabkan impak yang akan menjejaskan kesihatan manusia dan merupakan satu ancaman kepada alam sekitar. Ini merupakan contoh-contoh e-waste. Dan hai semua, nama saya Nur Afika binti Mak Nasir. Saya akan menerangkan faktor-faktor berlakunya e-waste. Terdapat 3 faktor berlakunya e-waste. Pertama, peningkatan populasi manusia di dunia. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi dalam kalangan manusia. Ketiga, tahap kesedaran yang rendah tentang kesan e-waste terhadap kesihatan. Antara faktor berlakunya e-waste ialah peningkatan populasi manusia di dunia. Populasi manusia sering meningkat sebanyak 1% iaitu seramai 81 juta manusia. Peningkatan penggunaan teknologi yang berasaskan elektronik terutamanya telefon pintar, laptop dan komputer. Hal ini akan menyebabkan pembuangan perkakasan elektronik seperti papan litar, komputer dan telefon pintar yang telah rosak dibuang secara berleluasa tanpa memikirkan kesan pembuangan e-waste terhadap alam sekitar dan kesihatan. Tahap kesedaran rendah di dalam diri manusia juga menjadi salah satu faktor berlakunya e-waste. Mereka tidak mengetahui kesan e-waste ini terhadap kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Sebagai contohnya, papan litar yang dipeteri dan skrin komputer yang dibuang mengandungi kandungan plumbum yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem saraf pusat dan buah pinggang serta boleh membantut pertumbuhan otak dalam kalangan kanak-kanak. Hai, nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Lazim. Saya akan menerangkan langkah-langkah dalam e-waste. Ada 4 pihak yang terlibat dalam e-waste. Yang pertama ialah pengeluar, yang kedua pengguna, yang ketiga kontraktor atau pengutip e-waste, yang keempat pengitar semula. Sebagai pengeluar, apakah tindakan yang perlu diambil? Pengeluar mestilah memastikan e-waste dihantar ke premis-premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar atau dikenali sebagai JAS. Seterusnya, sebagai pengguna, tindakan yang perlu diambil ialah mengasingkan barangan e-waste dari sampah domestik biasa dan juga memastikan kutipan hanya dibuat oleh kontraktor atau pengutip yang berkelayakan. Selain itu, sebagai kontraktor atau pengutip e-waste, tindakan yang perlu diambil ialah memastikan kutipan menggunakan pengangkut yang bersesuaian dan dilesen oleh JAS dan menghantar e-waste ke kemudahan pemerolehan kembali e-waste yang dilesen oleh JAS. Seterusnya, sebagai pengitar semula, tindakan yang perlu diambil ialah memastikan proses kitar semula e-waste dijalankan sebaik mungkin dan menggunakan proses pemerolehan kembali yang cekap dan juga meminimumkan penghasilan baki atau residu. Residu ialah sesuatu yang tinggal setelah yang lain digunakan atau lebih difahami sebagai sisa. Baki dan residu tersebut hendaklah dilupuskan ke tapak pelupusan yang dilesenkan. Yang ketiga, mengawal pencemaran yang berpunca daripada proses pemerolehan kembali atau kitar semula e-waste. Nama saya Syahzatul Najiha. Seterusnya, hasil atau kesan positif e-waste.
dapat meningkatkan pengetahuan tentang isu pembuangan e-waste ini dan juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang implikasi e-waste kepada alam sekitar. Dapat mengetahui bagaimana cara untuk melupuskan produk e-waste, dapat memperbaiki diri kita untuk lebih menjaga alam ini daripada tercemar dan berupaya mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama menjaga alam daripada pembuangan e-waste. Dapat mengurangkan penyebaran racun e-waste yang berbahaya dan dapat menjadikan negara ini bebas dari sisa buangan e-waste. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, e-waste atau sisa elektronik akan mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada alam dan seluruh kehidupan di bumi ini. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dalam memastikan sisa elektronik dilupuskan dengan cara yang betul dan bukan dibuang sesuka hati agar kita dapat hidup dengan persekitaran yang bersih dan sihat. Sekian, terima kasih.